Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu dosa, apabila dia buat satu salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Kita semua ni satu dosa, satu kesalahan kita buat, satu titik hitam Tuhan bubuh dalam hati. Sekali kita kecilkan hati mak ayah kita, satu titik. Sekali kita tinggal salat, satu titik. Sekali kita buat tahana dekat anak bini, satu titik. Sekali kita tersilap makan rasuah, satu titik. Kata Nabi SAW, fa idza huwa naza', apabila orang yang buat salah tu dia sedang dan dia stop, wastaghfara wa taba, dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Ini normal tuan-tuan, ini manusia. Allah memang buat manusia ni macam tu. Manusia ni iman dia yazid wa yanqus. Tokoh-tokoh iman dia meningkat, tokoh-tokoh iman dia berkurangan. Itu sebab Nabi SAW kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina itu, sewaktu dia berzina, dia tidak beriman kepada Allah. Lepas dia berzina, dia sedang, dia rasa silap, dia minta ampun kepada Allah, iman mai balik dalam hati dia. Bukan kita sahaja, bahkan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu pun macam tu. Hanzalah pernah duduk dalam majlis Nabi bila Nabi SAW cerita pasal dosa, pasal akibat dosa nak masuk neraka. Menangis Hanzalah ni, menangis dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia menangis, dia kata, ya Rasulullah, Hanzalah seorang yang munafik, dia kata. Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata pasal dia kata, aku bila berada di dalam majlis engkau, dia kata aku rasa cukup beriman kepada Allah. Tapi bila aku balik ke rumah, aku bersama dengan keluarga, iman aku habis. Nabi SAW kata, kalau manusia tidak begitu, Allah akan jadikan makhluk lain yang buat dosa, minta ampun kepada Allah. Maknanya, nama kata manusia ni mesti ada kesilapan dia. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, innal abda idza akhta'a khati'ah, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu salah, dia buat satu silap, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik satu titik hitam di hati dia. Fa idza huwa naza', apabila dia stop daripada buat salah itu, wastaghfara, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, wa taba, dia bertaubat kepada Allah atas silap dia, suqila qalbuh, Allah bersihkan balik hati dia. Buat salah itu normal, tetapi bertaubat itu yang Allah nak. Bila dia bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, Allah padam balik titik hitam itu, Allah bersihkan hati dia daripada titik hitam itu. Wa in ada, kalau dia repeat lagi, dia buat lagi dosa yang dia buat tadi, zida fiha, dia buat dosa, dia tidak bertaubat, dia buat dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah, dia buat lagi dosa, dia buat lagi dosa itu, zida fiha, bertambah titik hitam di hati dia, hatta ta'luwa qalb, sehinggalah habis hitam hati dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, wa huwa ar-ran, dan titik hitam itu memenuhi hati dia. Allazi zakarallah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan begitu. Maksudnya Allah kata apa? Ayat sebelum tu, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, apabila dibacakan ayat Quran dekat dia, dia kata Quran ini asatirul awwalin. Dia kata Quran ini cerita dongeng orang yang tak beriman. Bila dibacakan Quran kepada dia, dia bukan kata dia tak percaya saja. Dia kata Quran itu asatirul awwalin. Ini cerita dongeng orang dulu-dulu. Dia kata, ini fairy tales. Quran ini cerita habuan nak bagi Lena tidur saja.
Tuhan sebut di dalam ayat 14 surah Al-Mutaffifin, Tuhan kata, kalla, jangan kata macam tu. Jangan sekali-kali kamu kata Quran itu cerita dongeng. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi perbuatan yang kamu buat tu menyebabkan hati kamu jadi hitam dan kotor. Ramai orang berani buat dosa. Pasal apa? Pasal tak berapa yakin dengan Quran dan hadis yang dia duk baca. Dia baca, bukan dia tak baca. Tak berapa yakin. Cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, dia dengar. Bukan dia tak percaya, tapi tak berapa yakin. Kerana ketidakyakinan itulah maka manusia terus buat dosa. Dalam surah Al-Mutaffifin daripada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala kata, wailun lil mutaffifin. Celaka besar. Wail ni maksud dia celaka besar. Setengah pihak tafsirkan wail itu neraka wail. Satu nama neraka. Wailun, celaka besar, lil mutaffifin, kepada orang yang menipu di dalam bisnes. Ayat ni turun spesifik nak ingatkan orang yang terlibat dalam niaga. Wailun lil mutaffifin, celaka besar orang-orang yang tipu dalam perniagaan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila dia beli daripada orang, dia minta supaya timbang dan sukat itu dicukupkan. Kalau dia beli daripada orang, dia make sure timbang sekilo, tak mau kurang sikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia timbang untuk orang, dia kecoh. Dia tipu. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada orang yang terlibat dalam menyaga, jangan buat macam tu. Maknanya menipu dalam menyaga ni salah besar. Bukan dalam menyaga sukat timbang saja, dalam apa bisnes sekalipun, tipu itu salah besar. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Tuhan kata, tidakkah depa tu tahu kata esok depa akan dibangkitkan di hari akhirat. Tuhan kata manusia yang duk menipu, yang duk buat kerja, duk cheating ni, dia tak ingatkan dia hidup, dia akan mati, lepas mati dia akan dibangkitkan untuk cerita panjang. Manusia tak ingatkan kata hidup ini bukan hidup mati tutup cerita. Hidup ini very temporary, sementara aja. Mati baru nak start cerita panjang. Liyaumin azim. Tuhan kata bangkit esok untuk menghadapi satu hari yang sangat besar. Kita hidup, kita mati. Mati itu starting point. Mati itu starting point. Bukan berakhir segala-galanya, tapi nak bermula satu episod panjang. Nabi kata, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama, pintu gerbang pertama alam akhirat. Mati itu baru nak start cerita. Kita dulu ingat mati ini sudah habis, tutup cerita. No, mati itu baru nak start cerita. Cerita yang lebih panjang daripada cerita dunia. Dibangunkan manusia ini liyaumin azim, untuk menghadapi satu hari yang besar. Besar apa? Hari yang besar huru-haranya. Huru-hara. Besar apa? Hari yang besar ketakutannya. Kalau atas dunia kita biasa melalui satu ketakutan, itu bukan bandingan dengan ketakutan akhirat. Besar apa? Besar kegerunannya, gerun. Bermula seawal masuk kubur itu, cerita gerun sudah bermula. Besar apa? Besar akibat yang akan menimpa manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tuhan kata hari di mana manusia ini akan disuruh berdiri di depan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Kena bangkit berdiri di depan Allah. Duk tunggu tak tahu apa nak jadi. Di mahsyar, kaki berdiri di atas kaki. Kaki kita tak jijak tanah. Kaki kita berdiri di atas kaki orang. Orang berdiri di atas kaki kita. Dahsyatnya keadaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Kalla, Tuhan kata, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Tuhan kata jangan begitu. Maksudnya apa? Jangan menipu. Kamu duduk dalam apa bidang, kamu duduk dalam apa profession, kamu duduk dalam apa kerja pun,
Jangan menipu. Kalla. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya rekod kriminal kita disimpan di satu tempat yang bernama sijjin. Kita ada 2 rekod, tuan-tuan. Kiraman katibin. Ladaihi raqibun atid. Pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Tulis kebaikan dan tulis rekod kriminal. Yang rekod kriminal ini, rekod itu disimpan di satu tempat yang Allah panggil sijjin. Sin, jin, ya, nun. Sijjin. Apa makna sijjin? Sijjin makna dia penjara. Makna dia bilik kebal. Kan kita baca hadis. Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hak kita duduk-duduk ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan, dunia ini sijnul mu'min. Dia penjara orang-orang yang beriman. Kita memilih untuk jadi orang Islam, kita memilih untuk jadi orang yang beriman, kita memilih untuk ubah akaun EPF kita daripada konvensional kepada syariah. Kita memilih untuk jadi orang Islam yang beriman. Bila dia bagi tahu, tengok-tengok dividen syariah punya sikit. Dividen hak geng yang tak ambil cara Islam punya banyak. Jadi orang yang dah pindah daripada konvensional kepada syariah ni tak puas hati. Dia tidak suruh orang pindah pergi ke syariah apa. Korang dapat, geng tu dapat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Kita very limited. Kita terhad. Kita tak boleh nak masuk melabur di semua kaunter. Kita hanya boleh labur di kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja. Geng tu dapat banyak. Pasal apa? Pasal dia rancak. Dia rancak. Dia boleh labur di Genting, dia boleh labur di Magnum, dia boleh labur di Sport Toto, dia boleh labur di Carlsberg. Dia boleh dapat income yang banyak. Tapi hak Islam ni nak tunggu Nestle produk, nak tunggu kurang. Habis pasal apa? Pasal Nabi sudah abang. Nabi kata dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Kita tak ingin nak buat. Cek-cek tengok, oh tak boleh syubhat. Kita tak ingin nak buat. Cek-cek tengok, oi haram, tak boleh buat. Kita tak ingin, tapi tak boleh buat. Pasal apa? Kita di penjara. Tapi kita susah di atas dunia, di akhirat kita senang. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jangan begitu, jangan menipu. Kerana apa? Kerana rekod kriminal manusia ini Allah simpan di satu tempat yang dipanggil sijjin, dipanggil penjara, dipanggil bilik kebal. Simpan di situ, tak ada siapa boleh menyusup masuk, nak pergi pindah, nak tukar daripada kriminal bagi jadi pahala. Tak boleh. Allah simpan di tempat yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma adraka ma sijjin, ini style uslub Al-Quran. Dia sebut satu perkataan, dia tanya. Wa ma adraka ma sijjin, hang tahu tak yang kata sijjin itu apa? Dia tanya. Kitabun marqum. Sijjin itu, bilik kebal itu ialah satu tempat yang kitab-kitab kriminal, kitab-kitab buat dosa ini ditaruh di situ. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tuhan kata celaka besar hari ini, yakni hari akhirat esok, kepada orang-orang yang masih hidup di atas dunia, dia mendustakan. Dustakan apa? Tuhan kata allazina yukadzibuna biyaumiddin. Dia mendustakan hari akhirat. Bila diceritakan kepada dia, kata kita lah ni baru ada level 3 kalau kita duk main game. Duk main game ni dia naik satu level, level 2, level 3, level 4, level tak tahu level berapa nak habis ni. Yang kata Roblox ni. Tak tahu nak pergi level berapa. Kita hiduplah ni baru level 3. Mula dengan alam roh, dia pergi kepada alam rahim. Rahim mak kita. Kita duduk dalam perut mak. Kita keluar alam dunia. Ni kita lah. Lepas ni alam kubur. Semua orang akan lalu benda ni. Bila? Tak tahu. Tak tahu bila. Kita tak tahu tuan-tuan. Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Jiran-jiran kita tak tahu. Adik-beradik kita tak tahu. Kita punya ending macam mana? Tak tahu. Nak mati tak gaduh sakit, tak disyaratkan sakit. Nak mati tak disyaratkan tua. Nak mati tak disyaratkan pencen. Tak ada syarat.
Syarat dia, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai dia punya time, tak ada awal, tak ada lewat. 1 second pun Tuhan tak bagi. Benda ni saja kalau kita ambil serius, kita fikir, sudah cukup untuk menginsafkan kita. Kita tak tahu kita bila, kita tak tahu kita punya ending macam mana, tengah duk lupa kat Tuhan ke, dia nak ambil kita tak tahu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Level 4, alam kubur. Lepas itu tunggu kiamat, itu level 5. Bila nak kiamat, Allah saja yang tahu. Nuh hak mati daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, hak mati daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Nak bangkit bila tak tahu lagi. Kiamat baru mula cerita dia. 6, level 6, hari kebangkitan, yaumul ba'ts dia panggil. Hari kebangkitan semula. Bila ditiupkan sangkakala kiamat, bila ditiup sangkakala kedua, bangkit. Dan kita tak tahu kita nak dikebumikan di mana, tak tahu. Selama lama tak pernah pergi mana, duduk di kepala batas ni lah. Mana pun tak pernah pergi. Tiba-tiba hari itu teringat, nak pergi mana kah? Pergi meninggal di sana. Di mana dikebumikan, di situ bangkit. Naik level 7, padang mahsyar. Ni yang katakan hari azim, yang dikatakan hari besar. Dia nak main ni semua cerita-cerita, nak bagi kita jadi takut setakut-takutnya ni. Dia start dah. Kiamat cukup menakutkan, hari kebangkitan sangat menakutkan, padang mahsyar sangat menggerunkan. Semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Hang tengok aku tengok hang. Tak ada siapa malu kat siapa pada hari itu. Kerana masing-masing duk sibuk fikir apa nak jadi kat dia. Bila Nabi SAW cerita benda ni, Aisyah tanya Nabi. Bila Nabi kata kita bangkit esok ni, tak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada pakaian. Dia kata. Nabi kata hari itu tak ada fikir malu dah. Hari itu fikir takut. Ni tak tahu apa nak jadi. Dihimpunkan di padang mahsyar. Level 8, duk tunggu syafaat. Siapa yang nak bagi syafaat? Syafaat maksudnya pertolongan. Siapa nak tolong kita? Allah kah? Nabi kah? Mak kita kah? Ayah kita kah? Siapa ni nak bagi syafaat dekat kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Level 9, hisab amalan. Baru nak hisab amalan kita. Level 10, serah rekod amalan. Ini duk pergi satu ni, Allah yang tahu macam mana takutnya manusia pada hari itu. Kita dah baca banyak kali dah cerita macam mana orang yang nak terima rekod kanan ataupun kiri, di luar daripada kontrol dia, beyond dia punya kontrol. Dia tak boleh suka-suka sambang dengan tangan kanan. Allah tentukan, kalau rekod dia elok, tangan kanan lah yang akan ambil. Tak elok, tangan kiri yang akan ambil. Dia main level 11, baru pergi mizan, baru pergi timbang amalan. Dia pergi level 12, dia pergi kepada telaga Nabi SAW. Al-Haud. Telaga Nabi. Tak sampai syurga lagi. Tak sampai lagi. Baru sampai telaga Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakar. Dia kata apa? Dia kata, qala Rasulullah SAW, inni 'alal haud. Nabi SAW kata, aku orang pertama yang akan sampai di telaga aku. Nabi orang yang first kali sampai di telaga dia. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Nabi kata, bila sampai, aku dapat tengok ni, umat-umat aku, hampa semua ni, duk mai kat aku, pakat duk mai. Wa sayu'khadhu unasun duni. Tapi ada di kalangan anak mai ke telaga aku tu, Nabi kata tiba-tiba dihalang. Tak boleh pergi. Tuan-tuan, dia rasa dia orang Islam. Dia rasa dia mati sebagai seorang Muslim. Tiba-tiba di sana, nampak Nabi, nampak telaga Nabi. Nak pergi, tiba-tiba malaikat tahan. U-turn. Tak boleh pergi. Nabi SAW tengok benda ni. Nabi bila tengok, Nabi SAW kata, fa'akul, aku kata dekat Tuhan, ya Rabbi, minni wa min ummati. Nabi bila tengok, nampak kita duk mai, nak mai dekat dia, dekat telaga dia, tiba-tiba malaikat tahan, tak bagi mai. Nabi SAW yang kata sayang kat kita ni, dia nampak kita tak boleh mai, dan dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Rabbi, Tuhan, dia kata, itu umat aku. Fa yuqal, ama sya'arta ma amilu ba'dak. Tuhan kata dekat Nabi SAW,
Muhammad, engkau tahukah sepeninggalan engkau apa dia buat? Engkau tahukah sepeninggalan engkau, lepas engkau wafat, apa dia ni buat? Apa Syamsuri buat lepas engkau wafat? Tuhan tanya. Wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala a'qabikum. Tuhan kata wallahi, dia bersumpah dengan nama dia. Tuhan kata dia ni sepeninggalan engkau, dia murtad. Wal'ayazubillah. Tuan, jangan buat pasal. Dia main cerita butterfly, dia main cerita apa. Allahu Akbar. Menunjukkan apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Duk main dah. Pergi berlarak seronok sama dengan agama lain. Jadi apa benda ni? Mengaji agama daripada peringkat kindergarten, masuk pusat asuhan Islam, masuk sekolah ada pendidikan Islam, sampai menengah form 5 mengaji Islam. Tak reti. Benda fundamental, benda basic, benda tak reti. Apa nak jadi? Tapi Nabi SAW, dia duk ingat umat dia. Dia kata, Ya Rab, ummati. Dia kata, Ya Allah, itu umat aku. Tuhan kata, wallahi, sepeninggalan engkau, dia murtad daripada agama Islam. Kata rawi hadis ini, fakana ibnu Abi Mulaikah yaqul. Salah seorang daripada sahabat Nabi ini, bila dia dengar cerita macam tu, dia tulis doa. Dia kata, Allahumma inna na'udzubik an narji'a ala aqabina. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta berlindung kepadamu, ya Allah, janganlah masuk kami dalam kalangan orang yang murtad. Au an nuftina an dinina, janganlah fitnah kami terhadap agama kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi bila dengar cerita macam ni, takut. Takut tulis doa, minta, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah aku dengan keluarga aku pergi jadi macam tu. Kita takut tak hari ni tuan-tuan? Kita takut dah anak kita duk mengaji di England, anak kita duk mengaji di US, anak kita duk mengaji di Australia, anak kita duk mengaji di Mesir, anak kita duk mengaji di Jordan, anak kita duk mengaji di Morocco, anak kita duk mengaji di Indonesia, anak kita duk mengaji di Istanbul. Ada kita pernah takut dengan akidah mereka? Kita takut kada dengan akidah. Kita tahu pergi hantar dia pun, abang jaga diri nah sampai Kuala Lumpur. Pernah ke lama-lama sekali kau abang semayang dah hari ni? Abang duduk di sana, abang ada duduk dengar dak agama apa, kuliah-kuliah apa, abang duduk pergi dak? Pernahkah kita ambil itu sebagai satu benda penting? Kita hantar pergi segala keratan, ceramah-ceramah agama dekat anak kita. Kita hantar, lepas tu esok kita cek balik, abang dengar dak kemarin? Ustaz tu kata apa? Kalau dia tak dengar pun, kita hantar tu. Dia buka, nak tunjuk kat ayah dia, kata dia buka lah. Dia tak dengar. Esok cek balik. Abang dengar dah kemarin ustaz tu kata apa? Abang faham tak ustaz tu kata? Menunjuk kata kita ambil berat agama. Kita tak kisah benda ni. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bila dengar Nabi cerita macam ni dan doa, Allahumma inna na'udzubik, ya Allah, minta berlindung daripada jadi macam tu, an narji'a ala aqabina, sehingga kami ni jadi sampai murtad, sampai tinggal agama, minta jauh daripada benda ni. Au an nuftina ala dinina, janganlah sampai kami difitnah dengan agama kami ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian para sahabat Nabi ambil berat tentang apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata apa? Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang berdusta ini adalah orang yang dia tak percaya. Dia tak percaya dengan cerita hari kiamat. Dia tak percaya. Hak kita duk habang ni, duk ada berapa peringkat tadi ni, sampai peringkat 10 serah rekod, peringkat 11 mizan, peringkat 12 sampai kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ambil kisah. Baru pi level 13 baru sampai sirat, yang dikatakan sirat, titi yang dibentangkan di atas neraka. Daripada tebing balik ni sampai tebing balik ni, di bawah itu neraka. Semua manusia tanpa kecuali kena lintas. Allah buat satu titi, yang titi itu Allah kata titi yang menggelincirkan. Senang-senang boleh tergelincir jatuh, senang-senang. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia, dia lintas titi tu, seberang nipi seberang sana, satu kelip mata sudah sampai sana. Ada yang sepantas kilat, ada yang sepantas kuda yang terpilih, ada yang sepantas penunggang kuda yang cekap, ada yang sepantas orang berlari 100 meter, ada yang mengesot, menyeret nak pergi balik sana.
Dan ada yang berjaya sampai dalam keadaan elok, segar, bugar. Ada yang berjaya sampai, tapi daging badan terkopak sana sini. Kerana di kiri kanan titis sirat itu, Allah sediakan kalalib. Nabi kata, kalalib. Pencangkok. Kita duduk lintas pi, dia duduk cakok. Dia duduk cakok. Ada yang sampai ke seberang sana, tapi rabak badan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita-cerita ni lah golongan al-mukazzibun tak percaya. Ni, hak kita duk habang ni, ini sumber dia daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi ada orang dengar, dia tak percaya. Dia kata, apalah ini semua cerita dongeng asatirul awalin. Ini cerita dongeng orang dulu kala. Apa dia ni? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tuhan kata, dan tidaklah orang yang tak percaya benda ni, melainkan mereka ni mu'tad. Mu'tad maksudnya degil. Saja degil, tak mau percaya. Athim, dan orang yang sangat berdosa. Iza tutla alaihi ayatuna. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran ini, qala asatirul awalin. Dia kata ini semua cerita merepek. Tak payah percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah ayat 14, dia kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pasal apa jadi macam tu? Pasal manusia ni sendiri. Dia sendiri membiarkan diri dia, hati dia dipenuhi dengan titik-titik hitam.